Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat lagi kita bersama dalam kuliah kita secara live dalam program Perlis Mengaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dengan ilmu itu menjadikan kita dekat kepada Allah Azza wa Jalla serta menjadi hamba yang saleh dan beramal dengan ilmu tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ni kita sambung berkaitan dengan kitab Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kita sampai kepada bab yang dikatakan oleh pengarang babun ma yaqulu idza khafa qauman, bab apa yang perlu diucapkan apabila seseorang itu takut terhadap sesuatu kaum, takut terhadap seseorang, maka apa yang perlu dia baca ataupun apa yang perlu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia berhadapan dengan seseorang ataupun satu kumpulan yang menakutkan dia, terutamanya musuh dan juga musuh dalam peperangan dan seumpamanya. Muslimin muslimat, dalam bab ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ruwina bil isnadis sahih fi sunan Abi Daud wan Nasa'i an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. Kata Imam An-Nawawi, telah diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang sahih dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasa'i daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda merasa takut terhadap sesuatu kaum, baginda akan mengucap ataupun berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya kami jadikan mereka, kami menyerahkan leher mereka kepadamu. Wa na'udzu bika min syururihim, dan kami berlindung denganmu daripada keburukan-keburukan mereka. Jadi dalam hadis ini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut, idza khafa qauman, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takut terhadap satu kumpulan, baginda berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, sesungguhnya kami menyerahkan leher mereka kepadamu. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung denganmu daripada segala keburukan mereka. Perkataan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya kami jadikan leher mereka, kami serahkan leher mereka kepada kamu, yakni leher para musuh. Kerana apa? Supaya Allah Azza wa Jalla memelihara kami dan mempertahankan kami daripada musuh kami tadi. Sebagaimana yang disebutkan oleh
Ibn Allan rahimahullah dan juga Syekh Abdul Razak ada menyebut perkara yang sama, iaitu fi nahril adu bi an takuna hafizan lana wa mudafi'an anna wa hailan bainahum wa bainana min ay yasilu ilaina bi ayyi naw'in minal adha. Maksudnya kami serahkan leher mereka kepadamu ya Allah, supaya Allah Azza wa Jalla, supaya engkau memelihara kami dan menjadi penghalang antara kami dengan mereka daripada segala keburukan, supaya mereka tidak boleh capaikan keburukan mereka, apa jua keburukan terhadap kami. Dan dikhususkan penyebutan di sini dengan leher ataupun tengkok, nahar, iaitu leher, kerana para musuh apabila mereka maju ke depan untuk menyerang, menyerang musuhnya itu, maka mereka akan lari dengan bersungguh-sungguh dan dengan laju, maka menunjukkan di situ mereka akan hulur ataupun depankan kepala mereka dahulu. Ya. Jadi di sini kata para ulama, wala'alla fi dzikrin nahr tafa'ulan bi anna al-mu'minin yanhirunahum an akhirihim bimaddin minallahi wa aunin. Dan salah satu kenapa disebutkan dengan leher di sini, iaitu sebagai tafa'ulan. Tafa'ulan ni maksudnya bersangka baik, supaya Allah Azza wa Jalla menjadikan orang-orang yang beriman ini berkuasa untuk menyembelih leher-leher orang kafir itu dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang dimaksudkan, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya kami serahkan leher mereka kepadamu. Ini supaya Allah Azza wa Jalla ambil tindakan ke atas mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kami supaya kami boleh menyembelih ataupun memenggal leher mereka. Kemudian Nabi SAW menyebut, wa na'udzubika min syururihim, dan kami minta pertolongan kepadamu dan kami berlindung denganmu daripada segala keburukan mereka. Yakni apa jua keburukan yang mereka ingin lakukan kepada kami, maka engkau yang melindungi, engkau yang mencukupkan bagi kami pertolongan. Ya, dengan engkau menjadikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim ini, supaya mereka terpelihara daripada keburukan-keburukan musuh tersebut. Kata Imam An-Nawawi, disunatkan juga supaya bagi seseorang itu membaca, iaitu membaca doa ataupun ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ataupun ucapan sebagaimana yang disebutkan oleh banyak-banyak hadis, dan juga dalam ucapan-ucapan para ulama mengatakan, wa fi hadzal maqam ayyaqula hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam keadaan takut, dalam keadaan risau terhadap sesuatu perkara, risau takut terhadap sesuatu kaum ini juga, boleh seseorang itu menyebut dengan doa hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang bermaksud cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dia sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kalimah ataupun ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar. Ucapan ini diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam ketika dicampak ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan kalimah hasbunallahu wa ni'mal wakil ketika orang-orang ataupun ketika manusia mengatakan kepada baginda, innan nasa qad jama'u lakum. Ketika manusia berkata kepada orang-orang yang beriman, sesungguhnya manusia-manusia lain ini berhimpun untuk menyerang kamu. Yang ini orang-orang kafir kufar Quraisy, orang-orang bangsa Arab yang masih dalam keadaan kekufuran, mereka ingin menyerang Nabi. Maka orang munafik, dia membawa berita itu sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Mereka kata apa? Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia semua berhimpun untuk menyerang kamu.
qad jama'u lakum fakhshawhum, hendaklah kamu takut kepada mereka. Tetapi apa yang terhasil bagi orang-orang yang beriman? Fazadahum imana, maka iman mereka makin bertambah dan mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan Nabi SAW juga berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, maka dalam bab ini Imam An-Nawawi bawa satu doa ketika berhadapan dengan suatu kaum yang menakutkan, yaitu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Dan ada juga doa lain yang kita sebutkan tadi melalui isyarahnya, yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ataupun apabila berhadapan dengan sesuatu yang sukar, sesuatu yang mendatangkan masalah kepada kita, kita boleh sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik, seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Azkar, ruwina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khifta sultanan aw ghayrahu faqul la ilaha illallahul halimul hakim subhanallahi rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thana'uk. Kata beliau, wa yustahabbu ay yaqula ma qaddamnahu fil babis sabiq min hadits Abi Musa. Maksudnya, kata beliau, diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibn As-Sunni rahimahullah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khifta sultanan aw ghairahu, apabila kamu merasa takut terhadap seseorang pemimpin ataupun penguasa, aw ghairahu ataupun selainnya, faqul, hendaklah kamu ucap la ilaha illallahul halimul hakim subhanallahi rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim la ilaha illa ant azza jaruka wa jalla thana'uk. Yang bermaksud tidak ada Tuhan selain Allah yang maha penyantun lagi maha bijaksana. Maha suci Allah, Tuhan tujuh petala langit dan Tuhan arasy yang agung. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Amatlah kuat perlindunganmu dan maha agung pujianmu. Azza jaruka, amatlah kuat perlindunganmu dan maha agung pujian kepadamu. Kata Imam An-Nawawi, disunatkan juga untuk seseorang itu dalam keadaan ini mengucapkan apa yang kami telah kemukakan dalam bab yang terdahulu, iaitu dalam hadis Abi Musa tadi, iaitu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Jadi dalam hadis ni adalah kita boleh letakkan bab apa yang perlu dibaca seseorang apabila dia takut terhadap seseorang pemimpin ataupun penguasa ataupun selainnya. Maksudnya bila dia takut, dia rasa takut terhadap seseorang, maka dia boleh sebut ataupun bacakan doa ini, iaitu la ilaha illallahul halimul hakim subhana rabbis samawati subhanallahi rabbis samawati wa rabbil arshi wa rabbil arshil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thana'uk. Jadi yang bermaksud tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha penyantun lagi maha penyayang, lagi maha bijaksana. Maha suci Allah, Tuhan tujuh petala langit dan Tuhan kepada arasy yang agung. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Azza jaruka, pertolonganmu ataupun perlindunganmu sangat amatlah kuat dan pujian kepadamu amatlah agung. Jadi kita boleh ucapkan doa tersebut apabila berdepan dengan seseorang yang menakutkan ataupun bila berdepan dengan pemimpin yang zalim yang kita takut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, idza khifta sultanan aw ghairah, apabila kamu takut terhadap sultan ataupun penguasa ataupun pemimpin. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, kata Ibn Allan, hadis ni ada sedikit masalah, yang mana sebagaimana Ibn Allan menukilkan bahawa beliau berkata, qala al-Hafiz akhrajahu min riwayat Muhammad ibn al-Harithi ahadud du'afa. Hadis ini dikeluarkan ataupun dikeluarkan daripada riwayat Muhammad ibn Harith al-Harithi, salah seorang perawi yang dhaif daripada Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Bailamani.
daripada ayahnya, daripada Ibnu Umar, Muhammad ibn Abdul Rahman, yang mana jalur sanad itu iaitu Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Al-Bailami ini adalah para ulama bersepakat bahawa dia adalah dhaif. Bahkan sebahagian ulama hadis menuduhnya ataupun mengatakan kepadanya bahawa dia adalah pendusta. Dan Ibn Hibban menyebut bahawa Muhammad ibn Al-Harith banyak riwayat hadis-hadis yang maudhu' ataupun hadis palsu. Kata Al-Hafiz lagi, iaitu Al-Hafiz Ibn Hajar, beliau berkata, waqad waqa'a li hadzal hadis bi ziyadatun fihi katsirah wa nuqsanun yasir min awwal hadis Ibn Mas'ud wa min hadis Ibn Abbas wa sanadu kullu minhuma aula bidzikri min hadza. Kata beliau, ada hadis yang lain ya, yang aku jumpa ada sedikit tambahan ataupun kurang daripada hadis ini, yang mana daripada awal hadis Ibn Mas'ud yang sepatutnya lebih utama disebut oleh pengarang, iaitu Imam An-Nawawi. Lebih baik kalau beliau sebut hadis tersebut, kata Ibn Hajar, iaitu hadis Ibn Mas'ud. Kata Ibn Hajar, amma hadithu Ibnu Mas'ud faqala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza takhawwafta min ahadin syai'an faqul Allahumma rabbis samawati as-sab'i wa ma fihin wa rabbul arshil azim wa rabb Jibril wa Mikail wa Israfil kulli jaran min abdika fulan wa asya'uhu ay yatghaw alayya wa ay yufarritu alayya azza jaruka wa jalla thana'uk wa la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Kata Ibn Hajar, adapun hadis Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu merasa takut terhadap seseorang, ya, maka ucapkanlah Allahumma rabbus samawati as-sab'i wa ma fihin. Ya Allah, Tuhan 7 petala langit dan apa yang ada di segala isinya. Wa rabbul arshil azim, dan Tuhan arasy yang agung. Wa rabb Jibril, dan Tuhan kepada Jibril, Tuhan Mikail wa Israfil, dan Israfil, dan juga Mikail dan Israfil. Kulli jara, bantulah aku, lindungilah aku, jadilah engkau pelindung kepadaku. Min abdika fulan ibn fulan, iaitu lindungilah aku daripada fulan bin fulan dan juga pengikut-pengikutnya, supaya dia tidak melampaui batas ke atasku. Azza jaruka, pelindunganmu amatlah kuat. Wa jalla thana'uka, dan puji-pujian kepadamu amatlah agung. Wa la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Wa la hawla wa la quwwata illa bik, dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolonganmu. Kata Ibn Hajar, hadza hadithun hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Wa ruwatuhu muwaththaquna wa fihim a'immah, dan perawi-perawinya adalah thiqah, dithiqahkan, dan ada ulama-ulama hadis yang ramai dalam meriwayatkan hadis ini. Cuma kata beliau, fi sanadihi inqita', cuma ada sedikit masalah, sanadnya itu adalah terputus, kerana Ubaidullah ibn Abdullah ibn Uqbah ibn Mas'ud tidak mendengarnya daripada Abdullah ibn Mas'ud dan tidak pernah berjumpa pun dengannya. Tapi kata Ibn Hajar, lakinna lil hadithi tariqan akhar ya'diduhu, tetapi hadis ni ada jalan yang lain yang boleh menguatkannya, iaitu maka doa yang sahih dalam bab ini, ya, seperti mana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, iaitu dalam bab apabila seseorang takut terhadap sultan, maka dia perlu membaca Allahumma rabbis samawati as-sab'i wa rabbil arshil azim kulli jaran min abdika fulan ibn fulan wa ahzabihi min khalaika ay yafruta alayya ahadun minhum aw ay yatgha azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha illa anta. Ini riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ya, iaitu Allahumma rabbis samawati as-sab'i, Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal arshil azim kulli jaran min abdika fulan bin fulan wa ahzabihi min khalaiqika ay yafruta alayya ahadun minhum aw yatgha azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilaha illa anta.
yang bermaksud, Ya Allah Tuhan tujuh langit, Tuhan arasy yang agung, jadilah engkau pelindung bagiku dari hambamu fulan bin fulan dan pengikut-pengikutnya dari makhlukmu. Jangan ada seorang pun dari mereka yang menyakiti aku atau melampaui batas terhadap aku. Sungguh kuat perlindunganmu dan agunglah pujianmu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Jadi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Jadi hadis ini adalah hadis yang hasan seperti mana yang dinilai oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi kita dapat tiga doa termasuk kita syarah tadi, iaitu yang pertama doa apabila kita takut terhadap satu kaum, dan yang kedua bila takut terhadap seseorang pemimpin, ya, bila berhadapan dengan pemimpin. Dan itu pun kita pernah sebut tentang kisah Al-Hasanul Basri rahimahullah, yang mana bila dia membaca doa-doa tersebut apabila Hajjaj bertemu dengannya, pada asalnya Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi ingin membunuhnya, tetapi bila Al-Hasanul Basri membaca doa tersebut, membaca doa-doa yang kita pernah belajar daripada bab doa-doa karbi, doa-doa yang takut, yang doa bila seseorang berada dalam kesusahan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengubahkan niat ataupun tujuan Al-Hajjaj terhadap Al-Hasanul Basri, sehingga Al-Hajjaj berkata kepada beliau, mintalah apa yang kamu nak dan aku akan tunaikan, dan seumpamanya. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan kita teruskan pada bab yang seterusnya. Kata Imam An-Nawawi, babun ma yaqulu idza nazara ila aduwwi. Sebelum itu disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yustahabbu ay yaqula ma qaddamnahu fil bab as-sabiq min hadits Abi Musa. Ketika takut terhadap sultan juga, boleh juga seseorang itu digalakkan juga untuk dia membaca doa yang warid dalam kitab Sunan Abi Daud tadi dan juga Sunan An-Nasa'i, iaitu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Boleh juga seseorang menyebutkan doa tersebut. Kata Imam An-Nawawi, babun ma yaqulu idza nazara ila aduwwi. Bab apa yang perlu dibaca apabila seseorang itu melihat musuhnya. Ini bila dia nampak musuh, sama ada dia takut ataupun tidak, maka apa yang perlu dia ucapkan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Imam An-Nawawi, ruwina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin falaqiya al-adu fasami'tuhu yaqul ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Falaqad ra'aitu ar-rijal tasra'u tadribuha al-mala'ikah min baini aydiha wa min khalfiha wa yustahabbu ma qaddamnahu fil bab as-sabiq min hadits Abi Musa. Kata Imam An-Nawawi, telah diriwayatkan kepada kami dalam kitab Ibn As-Sunni daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahawa kata Anas radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah, dalam suatu peperangan. Falaqiyal adu, maka kami pun bertemu dengan musuh. Fasami'tuhu yaqul, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Tuhan yang memiliki hari pembalasan, iyyaka a'bud, hanya kepada engkau aku menyembah, wa iyyaka asta'in, dan hanya kepada engkau aku meminta pertolongan. Kata Anas, maka aku melihat kaum lelaki, yakni dari pasukan musuh itu, mati bergelimpangan, dipukul oleh para malaikat dari arah depan dan dari arah belakang mereka. Ya, kemudian Imam An-Nawawi kata disunatkan juga mengucapkan doa yang kami telah sebutkan dalam bab yang lepas, iaitu hadis Abi Musa Al-Asy'ari, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Jadi doa termasuk juga doa apabila seseorang melihat musuh, iaitu hadis doa ketika takut terhadap satu kaum. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, permusuhan di antara kita ni, di antara manusia, adalah suatu perkara yang tidak terpuji, yang sangat dibenci. Apatah lagi jika memusuhi
orang yang sebangsa ataupun seagama dengan kita, yang bermusuh-musuhan dengan kaum yang seagama, kaum yang sama akidah, menyembah Tuhan yang satu, solat menghadap kiblat yang sama, tetapi menjadi permusuhan, itu adalah sangat-sangat dicela oleh agama kita. Kerana daripada sikap permusuhan itu akan muncul, akan tercetusnya banyak perpecahan dan perselisihan sebagaimana yang kita saksikan pada zaman ini. Cuma muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, saya teringat kepada kata-kata Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Mukasyafatul Qulub. Beliau menyebut bahawa yang menjadi musuh manusia ni ada 3 jenis. Yang menjadi musuh kepada manusia ada 3 jenis sebagaimana beliau sebut, a'daul insani thalatha, dunyahu wa syaitanuhu wa nafsuh, fahtaris minad dunya bizzuhri fiha, wa minasy syaitani bimukhtalafatihi, wa minan nafsi bitarkis syahawat. Kata beliau, musuh manusia ada 3, dunia, syaitan dan nafsunya sendiri. Maka lindungilah ataupun bentenglah bentenglah dirimu daripada musuh yang berupa dunia itu dengan kamu berzuhud terhadapnya, zuhud pada dunianya, dan melindunglah dirimu daripada musuhmu syaitan itu dengan menyalahinya, yakni lawan apa yang syaitan suruh, buat sebaliknya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga nyatanya wala tattabi'u, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikut jejak langkah syaitan. Maka untuk menjadi musuh kepada syaitan adalah menyalahi segala tuntutan ataupun hasutan syaitan itu. Dan musuh bagi dirinya sendiri adalah syahwatnya. Ya? Musuh menjadi diri sendiri itu adalah, untuk melawannya itu adalah meninggalkan ataupun mengikuti hawa nafsu semata-mata. Jadi apa yang kita dapat daripada kata-kata Imam Ghazali sini iaitu musuh bagi diri kita ni ada 3, iaitu dunia, syaitan dan juga hawa nafsu kita. Jadi untuk melawan semua tu, untuk dunia, Nabi SAW juga sebut, ya, apabila salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan aku suatu amalan yang mana apabila aku lakukannya Allah Subhanahu wa taala mencintai aku dan manusia pun mencintai aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berzuhud terhadap dunia, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu, dan kamu zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, nescaya manusia akan mencintai kamu. Jadi zuhud terhadap dunia adalah untuk jangan jadi kerana kita tahu bahawa dunia itu adalah musuh kita apabila kita mengambilnya secara berlebihan dan dengan cara yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana tanpa zuhud itu manusia akan menjadi tamak haluba sehingga dia tidak mempedulikan apa sahaja, apa jua yang Allah Subhanahu wa taala larang kerana ingin memuaskan tamak haluba, sifat tamak dia itu. Jadi orang yang zuhud ni dia kena berjaga-jaga. Ya, kena berjaga-jaga, dia berhati-hati dalam mengambil kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam dunia ini sesuai dengan kehendak dan tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan yang kedua, kata Al-Ghazali, menjadi musuh manusia itu adalah syaitan. Ya, dan ini adalah syaitan yang jelas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi untuk melawan syaitan tak ada senjata lain melainkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan usaha untuk menyalahi apa yang syaitan suruh. Caranya adalah buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang, maka kita telah menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Dan yang kedua adalah hawa nafsu kita sendiri. Kerana innan nafsa la ammaratum bisu, kata Allah, sesungguhnya nafsu itu banyak menggoda, mengajak ataupun mencenderungkan manusia itu ke dalam perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jahat. Maka oleh sebab itu jangan mengikut hawa nafsu, tetapi ikutlah garis panduan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam hidup kita tidak ada manusia yang mana
dia ingin bermusuh dengan sesuatu, dengan seseorang. Tak ada di antara kita ni yang ingin memiliki musuh. Tetapi kadang-kadang kerana pelbagai perkara ataupun kerana sebab yang tertentu dalam perjalanan kehidupan ini, ya, yang kita tidak boleh elak. Terjadi juga permusuhan dengan orang lain yang kadang-kadang kita tak boleh nak elak. Ya, oleh sebab itu kita mesti banyak memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar dihindarkan daripada sifat permusuhan, kebencian terhadap orang lain. Tetapi jika apabila kita terpaksa berhadapan dengan musuh, orang yang kita tidak suka ataupun orang yang tidak menyukai kita, ataupun siapa sahaja yang ingin melakukan keburukan terhadap kita, maka tak ada cara lain melainkan kita melindungi diri kita. Terlebih dahulu yang paling utama adalah berdoa. Terlebih dahulu adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam An-Nawawi sebut dalam hadis ini bahawa Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn As-Sunni dalam kitab beliau ni daripada Anas ibn Malik, kata Anas, kunna ma'an Nabi SAW, ya, kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu peperangan. Ketika baginda bertemu dengan musuh, aku mendengar baginda mengucapkan doa berikut, iaitu Allah ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Wahai Tuhan yang memiliki hari pembalasan, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Kemudian daripada doa tersebut, Anas ibn Malik dia kata apa? Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebut falaqad ra'aitur rijal tasra'u tadribuha al-malaikah min baini aydiha wa min khalfiha. Aku pun selepas bila Nabi baca doa macam tu dalam peperangan, tengok-tengok musuh ni, tentera-tentera musuh ni mati bergelimpangan. Ya, melihat para malaikat memenggal leher mereka daripada arah depan dan daripada arah belakang. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi pun sebut juga boleh juga seseorang disunatkan juga membaca doa pada bab yang terdahulu yang diriwayatkan daripada hadis Abu Musa Al-Asy'ari dalam kitab Sunan Abi Daud dan juga An-Nasa'i tadi ni, iaitu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tafsir ataupun syarahan berkaitan dengan doa ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, iaitu ini petikan daripada surah Al-Fatihah yang kita selalu duk baca, iaitu malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun tafsir ayat tersebut jelas, ada sebahagian para ulama menyebut tafsirnya ada pada surah Az-Zumar ayat yang ke-39, yakni kepada Allah sahajalah tempat kita minta kita sembah, dan inilah intisari keseluruhan Al-Quran. Inilah intisari keseluruhan Al-Quran, iaitu ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maliki yaumiddin, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah intisari Al-Quran yang sebenar, iaitu hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dalam surah Az-Zumar terdapat maksud surah, iaitu pada ayat kedua, ya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin, iaitu kalimah fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kata Allah, inna anzalna ilaikal kitab, sesungguhnya kami turunkan kepada kamu al-kitab bil haqq, dengan benar, maka fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka hendaklah kamu sembah Allah sahaja. Hendaklah kamu sembah Allah semata-mata, tulus ikhlas kepadanya dalam penyembahan tersebut. Ya. Jadi inilah tujuan penurunan Al-Quran, tujuan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita adalah untuk kita menyembah hanya kepada Allah semata-mata. Kalimah na'budu ataupun a'budu dalam doa tadi ni didahulukan daripada kalimah nasta'in ataupun asta'in. Kata Nabi, ya malika yaumiddin iyyaka a'bud wa iyyaka asta'in. Wahai Tuhan yang memiliki hari pembalasan, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Kalimah iyyaka a'budu didahulukan daripada kalimah iyyaka asta'in kerana ibadah kepada Allah Azza wa Jalla merupakan tujuan yang utama, tujuan yang paling penting, sedangkan permohonan pertolongan merupakan saranan untuk beribadah. Yani
Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itulah adalah tujuan kita. Dalam kehidupan, matlamat sebenar adalah mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan juga dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, tujuan penciptaan Allah terhadap manusia ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi itu tujuan matlamat utama kita adalah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah kita, bentuk kehidupan kita, aspek kehidupan kita, iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Adapun mohon pertolongan kepada Allah, berdoa, meminta kepada Allah ini adalah saranan untuk kita menjadi hamba kepada Allah. Saranan untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang lebih penting didahulukan dari yang kurang penting. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut yang lebih utama dahulu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada dua makna perkataan na'budu ataupun a'budu tadi ni. Yang pertama pengabdian, yang kedua adalah penyembahan. Ya, ada kalau kita tengok memang ada orang yang memang dia menyembah Allah tapi mereka tidak bertindak sebagaimana hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia solat sampai waktu dia solat, sampai dia puasa bulan Ramadan, dia tutup aurat dan seumpamanya, tetapi sebahagian aspek kehidupan dia. Sedangkan dia dalam bab yang lain, dia kurang amanah, dia kurang jujur, dia lupa bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat dia, mendengar apa yang dia katakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni, sedangkan kita faham bahawa seorang hamba ni mestilah menerima kata-kata tuannya. Kalau dia menjadi hamba, betul hamba kepada Allah, seperti mana bila hamba menjadi hamba kepada manusia pun, dia dengar sepenuhnya kata-kata tuannya, tak berani ingkar langsung. Tapi kadang-kadang ada umat Islam buat tak kisah kepada ajaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran. Kita tidak terima bulat-bulat apa yang disampaikan dalam wahyu, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sepatutnya sebagai hamba kita kena fahamkan dan kena terima. Jadi ayat ini adalah sebagai satu penyaksian dari kita bahawa kita ini adalah hamba kepada Allah. Barulah kita boleh melepaskan diri dari segala macam pengabdian kepada yang lain. Seperti budaya kawan-kawan yang ikut yang kadang-kadang kita hanya ikut saja semata-mata, tak faham apa-apa. Oleh sebab itu kita kena mempelajari ilmu, kita kena tadabbur Al-Quran, kita kena usaha untuk memahami ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Tetapi ada sebahagian manusia yang mana dia cuba ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala, cuba mereka-reka ibadat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun mengatakan bahawa tahu benda ini memang Allah tak suruh, memang Nabi tak buat, tetapi apa salahnya benda ni baik, sehingga ada berani menyatakan perkataan-perkataan seperti itu. Sedangkan seorang hamba, dia tak akan lawan terhadap perkataan perintah daripada tuannya. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya kita mengabdikan diri kepada Allah dengan ibadat yang digariskan ataupun yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maksud kalimah iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Hanya kepada Engkau Tuhan, hanya kepada Engkau aku menyembah dan aku menjadi hamba, dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Ya. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa kenapa ketika menafsirkan ayat surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa Allah Subhanahu wa taala dah sebut dah perkataan ibadah iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in, adakah minta pertolongan ataupun yang dimaksudkan dengan berdoa itu bukan ibadah? Ya. Sebab ada yang mempertikaikan maksudnya doa ini bukan ibadah. Sebab apa? Allah sebut dua kali. Allah kata hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Maksud minta pertolongan itu bukan doa. Itu adalah salah faham terhadap ayat. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kalimah nasta'in ataupun yang disebutkan oleh para ulama, iaitu doa, mengkhususkan doa setelah menyebut ibadah secara umum, menunjukkan bahawa doa itu adalah antara ibadah yang sangat penting, yang tidak boleh dialihkan ataupun dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu, ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
Sebagaimana dalam Al-Quran banyak Allah menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu biizni rabbih. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Kata Allah, malaikat dan juga ar-ruh turun. Semua ulama tafsir bersepakat bahawa ruh yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah Jibril alaihi salam. Allah dah sebut dah malaikat turun dan Allah sebut lagi ruh, yakni Jibril turun. Adakah bukan Jibril itu bukan sebahagian daripada malaikat? Jawapannya tidak. Jawapannya Jibril adalah sebahagian daripada malaikat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus setelah Allah Subhanahu wa taala sebut malaikat secara umum? Kata para ulama bahawa Jibril itu antara malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita balik kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebahagian para ulama mengatakan doa adalah antara ibadah yang sangat penting. Adapun Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebut bahawa kebanyakan manusia menjadi syirik disebabkan ibadah doa. Kebanyakan manusia menjadi syirik ketika mereka berdoa. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu, kaum musyrikin Mekah, mereka beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang memberi rezeki kepada mereka. Sebagaimana Allah sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Ya, kalau kamu tanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan sebut Allah yang menciptakannya. Tetapi bila mereka berdoa kepada selain Allah dan mereka beranggapan itu sebagai wasilah, itu sebagai tawassul. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar juga, innama ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala tersebut, melainkan kami bertujuan untuk mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi antara menjadi masalah manusia sekarang ni, bila dalam bab berdoa ni banyak manusia berlaku syirik. Sebab itu di sini ditekankan dengan tegas bahawa hanya kepada Engkau sahaja kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau sahaja kami meminta pertolongan. Jadi bentuk doa apa juga, doalah kepada Allah semata-mata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, oleh yang demikian kena memperbanyakkan doa kepada Allah dan fokus bahawa doa itu hanya ditujukan kepada Allah, minta hanya pertolongan kepada Allah semata-mata. Baik. Jadi itu yang kita faham daripada doa ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan musuh, melihat musuh, Nabi akan menyebut ataupun membaca doa ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Boleh juga digabungkan dengan doa seperti mana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Baik, seterusnya kita ambil satu bab lagi, iaitu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babun ma yaqulu idza arada lahu syaitan aw khafahu. Bab apa yang perlu seseorang itu mengucap ataupun berdoa apabila syaitan, dia berhadapan dengan syaitan ataupun merasa takut terhadap syaitan. Apabila syaitan menggodanya dan dia rasa takut terhadap godaan syaitan, apa yang perlu dia baca? Imam An-Nawawi membawa beberapa ayat. Yang pertama kata Imam An-Nawawi, qala Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim. Yang bermaksud, dan jika engkau dihasut oleh syaitan, ya, jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka hendaklah engkau meminta perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Iaitu surah Fussilat ayat surah Al-A'raf ayat 200, ya. Di sini disebut surah Al-A'raf ayat 200. Baik. Yang kedua kata Imam An-Nawawi, qala ta'ala, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Yang bermaksud, dan apabila engkau membaca Al-Quran wahai Muhammad, kami jadikan perasaan ingkar dan hasad dengki orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai dinding yang tidak dapat dilihat, yang menyekat mereka daripada memahami bacaanmu. Surah Al-Isra ayat 45. Ya.
Kemudian kata Imam An-Nawawi, fa yanbaghi ay yata'awwadh thumma yaqra' minal Qur'an ma tayassar. Maka disunatkan ataupun dianjurkan oleh digalakkan, disunatkan juga seseorang itu minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa jua doa, ya Allah lindungilah, peliharalah aku daripada syaitan. Kemudian dia bacalah mana-mana ayat Al-Quran yang mudah baginya, yang dia telah hafal. Ini baca Al-Quran itu sebagai pendinding ataupun sebagai pelindung baginya. Jadi Al-Quran itu adalah bagi orang yang beriman apabila mereka membaca Al-Quran. Ya, orang membaca Al-Quran akan mendapat kebaikan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mereka meluangkan masa untuk membaca dan belajar ajaran dalam Al-Quran itu. Kerana itu mereka akan berusaha untuk belajar tafsir Al-Quran. Apabila sudah mula belajar, maka mereka itu akan faham tentang agama Allah Azza wa Jalla. Jadi apabila orang yang mukmin membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, Allah akan jadikan baginya itu hijab antara orang mukmin itu dan mereka yang tidak percaya kepada hari akhirat. Jadi hijab adalah penghalang untuk sampai kepada sesuatu. Itu maksud hijab. Hijab ni penutup, penghalang untuk sampai kepada sesuatu. Ia boleh jadi apa sahaja yang menghalang jalan atau yang menghalang pandangan. Jadi satu kalimah yang lain juga disebut dalam ayat ini mastura, iaitu satar, yang digunakan menjadi penghalang juga. Cuma bezanya satru ini tidak halang dengan sepenuhnya. Maka mereka yang dihalang adalah orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Ini menunjukkan bahawa masalah utama dengan manusia adalah yang ingkar ini adalah kerana mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan. Dan kalau kita tengok ajaran ahli kitab pun, kita tengok sekarang ada yang dah kata ini fenomena hari akhirat, ini dah berlaku dah hari akhirat. Sedangkan Allah Azza wa Jalla kata dah, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha inda rabbi. Ya, manusia itu bertanya kepadamu tentang bilakah berlakunya hari kiamat. Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang bila berlakunya hari akhirat itu adalah di sisi Tuhanku. Tak ada siapa pun boleh tahu. Ya, Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Wahai Muhammad, bagi tahu aku tentang hari kiamat, bilakah berlaku hari kiamat? Kata Nabi, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui berbanding orang yang bertanya. Nabi SAW pun tak tahu tentang bilanya berlaku hari kiamat. Para sahabat yang lain tanya bila berlakunya hari kiamat, Nabi jawab dengan jawapan yang lain. Nabi kata, apa yang kamu sediakan untuk menghadapi hari akhirat? Itu yang paling penting bagi kita. Seseorang yang beriman ini adalah dia bersedia untuk menghadapi hari akhirat itu dengan amal yang soleh, sediakan bekalannya, dan dia sentiasa hisab ataupun muhasabah dirinya sebagaimana saranan Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Hashr, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan kamu kena lihat apa yang kamu akan bawa pada hari esok. Apa yang kamu akan bawa untuk bertemu dengan Allah esok hari ini, yakni hari akhirat. Itu yang perlu kita tekankan. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam tafsir Jalalain menyebut satu lagi tafsir, iaitu maksud ayat ini, iaitu ayat surah Al-Isra tadi ini, ayat 45. Maksud ayat ini adalah penglihatan musyrikin Mekah yang hendak membunuh Nabi ditutup daripada melihat baginda. Ya, jadi bila Nabi SAW baca wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Kata disebutkan dalam tafsir Jalalain, yakni bila Nabi SAW membaca Al-Quran, maka Allah jadikan, ya, orang-orang musyrikin yang ingin membunuh Nabi SAW di Mekah itu, Allah jadikan sebagai penghalang, mereka tidak melihat dan tidak nampak Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita boleh rujuk dalam tafsir-tafsir yang lain seperti Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini. Cuma poin kita, kata Imam An-Nawawi, sepatutnya seseorang itu apabila takut syaitan ataupun takut dengan godaan syaitan, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah, yakni meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian bacalah mana-mana ayat Al-Quran yang dihafal. Tak perlu doa-doa khusus. Itu yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi. Jadi baca mana ayat Al-Quran yang kita hafal, surah Fatihah ke, surah 3 Qul ke, surah ayat kursi ke, mana-mana yang kita hafal daripada Al-Quran, itu insya-Allah akan menjadi pendinding bagi seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Allah akan memelihara dia daripada godaan dan hasutan syaitan.
Sebab Imam Nawawi sebut fayam bagi ayyata'awwadha thumma yaqra' minal Quran ma tayassar. Hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dan kemudian dia baca daripada Al-Quran apa yang mudah bagi dia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan insya-Allah kita akan sambung hadis berkaitan dengan bacaan doa ya ketika seseorang itu takut terhadap syaitan dan seumpamanya pada pertemuan akan datang. Dan insya-Allah kita akan berhenti pada sekarang ni, kita berhenti dulu dan kita akan sambung pada pertemuan akan datang, iaitu bab apa perlu seseorang itu membaca ataupun doa ketika dia takut terhadap godaan syaitan. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita pengabdian diri kepadanya dan menjadi hamba yang saleh, sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terpelihara daripada segala keburukan di dunia dan juga di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.